Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, semua dengar suara cikgu Salah satu. Okay, so jadi hari ni cikgu nak nampak skrin cikgu ni ya. Okay, so hari ni Nampak cikgu. okay, nampak ya. Okay, so jadi yang lain semua tolong mutekan suara supaya tidak mengganggu kelas. Okay, so hari ni kita nak masuk bab 2 iaitu berkaitan dengan tekanan. Okay, so jadi apakah itu tekanan cecair, okay, tekanan atmosfera dan tekanan gas. Okay, ada 3 lah. Tekanan ni ada dalam bentuk cecair, ada bentuk atmosfera dan juga dalam bentuk gas. Okay, so apakah kesan perubahan tekanan di dalam laut dan tekanan atmosfera ke atas manusia. Kemudian kamu akan belajar bagaimanakah prinsip Pascal diaplikasikan dalam kehidupan harian. Okay, prinsip Pascal ni contohnya macam jack, jack jentolak tu yang boleh angkat tanah dengan banyak, jentolak boleh tolak dengan banyak. Itu contoh Pascal. Atau dalam dekat bengkel kereta, yang jack yang angkat kereta tu, okay, tekan button je boleh angkat benda yang lebih berat. Itu contoh Pascal, prinsip Pascal. Kemudian prinsip Archimedes contohnya dalam contoh kapal, kapal yang besar tu, yang berat tu, macam mana boleh terapung. So dia gunakan prinsip Archimedes. Dan juga prinsip Bernoulli. Okay, prinsip Bernoulli ni kita guna dalam konsep kapal terbang. Macam mana besi yang berat tu boleh terbang. Okay, kita gunakan prinsip Bernoulli. Kalau fikir logik, macam mana benda yang berat boleh terbang. Sama juga dengan Archimedes. Sebenarnya macam fikir logik, macam mana benda yang berat boleh terapung. Walaupun kalau kita fikir logik, benda berat tak akan terapung. Okay, so itu adalah benda yang kamu akan belajar dalam bab ini. Okay, so itu sebagai induksi lah. Okay, so jadi kita pergi kepada informasi Okay, semangat ingin tahu yang tinggi mendorong manusia meneroka jauh ke dalam dasar laut Okay, kenderaan laut dalam deep sea vehicle ialah kenderaan laut yang boleh membawa manusia meneroka ke dasar lautan. Okay, limiting factor merupakan nama bagi sebuah kenderaan laut. Kenderaan ini boleh membawa 2 orang peneroka dan mampu menyelam sehingga kedalaman 11,000 meter. Okay, so kalau kita ni memang tak boleh lah nak turun sampai 11,000 meter. Okay, kalau kita badan bawah tu tekanan sangat tinggi dan kita akan matilah. Tapi disebabkan ada contohnya macam ni, dia boleh menahan tekanan cecair yang lebih tinggi. Okay, pada aras kedalaman ini, tekanan ke atas kenderaan laut dan lebih daripada 1000 kali tekanan di aras laut. Okay, so jadi kalau kita berada di situ, badan kita mungkin hancur lah. Okay, atau remuk. Okay, kalau kereta tu ada bentuk remuk tapi cikgu tak tahu nak sebut ayat dia macam mana. Takkan badan manusia remuk. Okay, mungkin hancur. Kita tak tahu, tak boleh bayangkan. Okay, so jadi badan kenderaan ini mempunyai struktur binaan yang mampu menahan tekanan lampau. Jadi contohnya selain daripada ni kapal selam, okay, dia boleh menahan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Okay, tekanan dalam ruang kabin sentiasa dalam kawalan supaya boleh didiami oleh peneroka. Okay, so jadi mana dah tahu nanti kamu jadi engineer, buat kapal selam kan. Okay, jadi antara salah satu subjek yang kamu kena ketahui Okey, so jadi reka bentuk dan penciptaan kenderaan laut dalam melibatkan pertimbangan tentang atmosfera dan tekanan air yang melampau. Pergerakan kenderaan laut dalam melibatkan aplikasi prinsip daya apungan. Ini prinsip Archimedes lah. Dia gabungkan antara tekanan cecair, tekanan air dengan prinsip daya apungan. So jadi pemahaman tentang kesan tekanan air pada kedalaman melampau membolehkan ahli sains membuat persediaan yang sewajarnya sebelum melakukan ekspedisi ke dasar lautan. Hal ini penting dalam penyediaan dan pembinaan peralatan yang digunakan dan langkah-langkah berjaga semasa bekerja dalam situasi tekanan air yang tinggi. So itu kepentingan bab inilah. So jadi dari segi lensa futuristik pula, kenderaan laut dalam kawalan jauh berpotensi digunakan dalam menyelenggarakan kabel bawah laut dan mencari galian mineral di dasar laut. Contohnya sekarang ni kita menggunakan fiber optik kan. Internet lebar, jarum lebar yang laju. So jadi
Kalau kamu tengok peta Malaysia, peta dunia, akan ada laut daripada Amerika Syarikat sampailah ke kawasan kita ni. Dia letak wire kabel laut, okey. Dalam laut tu ada kabel, okey. So dia boleh salurkan informasi ni dengan lebih cepat. So jadi macam mana kita nak selenggara, takkan nak manusia masuk dalam tu. So jadi kita gunakan kenderaan laut dalam kawalan jauh, okey. So jadi teknologi kejuruan dalam mencipta kenderaan laut juga bakal mencetuskan pembinaan bandaraya laut bawah laut pada masa depan. So mana tahu akan datang kita hidup di dalam laut pula, okey. Jadi kita tak tahulah ni pada masa akan datang, okey. So jadi cikgu cerita ni, kenapa cikgu cerita, supaya kamu nampak apa yang kamu nak belajar sebenarnya, okey. Yang apa kepentingan topik ni untuk dalam kehidupan kita, okey. Seterusnya barulah masuk kepada kita punya pelajaran, okey. Okey, so jadi kalau kamu tengok ni, ini adalah empangan laut, okey. Dekat Malaysia pun ada, dekat KKB, Kuala Kubu Baru, okey. Empangan ni kita gunakan untuk buat apa? Menjanakan elektrik, okey. So jadi kita tengok berkaitan dengan tekanan cair. Okey, gambar foto 2.1 menunjukkan air yang dilepaskan dari. Okey, sekejap ya, ada orang masuk. Okey, saluran sambung balik. Okey, saluran keluar air empangan itu berada pada bahagian dasar empangan. Okey, mengapakah air itu boleh memancut keluar dengan kelajuan yang tinggi? Mengapakah saluran keluar air dibina pada dasar empangan? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan air? So jadi kenapa tekanan dia sangat tinggi kat bawah ni? Okey. Ya, ada soalan ke? Okey, so jadi kalau ada soalan boleh tanyalah, okey. Okey, so jadi kita pergi kepada formula, okey. Okey, ni dia nak ajar kamu macam mana nak guna menerbitkan formula tekanan, okey. Formula tekanan ni, okey, P ni adalah tekanan. Tapi cikgu tak adalah nak ajar kamu macam mana dapat formula ni, okey. Cikgu lebih ajar kepada macam mana nak gunakan formula ni, okey. P ni adalah tekanan cecair. Okey, tekanan cecair. Okey, dan H ni adalah ketinggian. Ketinggian atau kedalaman. Boleh lah, okey. Dan rho ni adalah ketumpatan. Okey, kalau tak sempat salin boleh screenshot lah, okey. Okey, kalau pakai komputer print screen. Di secara ringkas saja, kamu boleh salin secara ringkas. Okey, dan G ni adalah gravity. Okey, so ini adalah formula tekanan cecair. Okey, ini formula dia yang kamu kena tahu, yang pertama. Okey, jap. So yang ni dia nak ajar kamu macam mana dapat formula, tapi cikgu rasa tak perlu nak ajar. Okey, so jadi kat sini dia kata nyatakan 3 faktor. Ni kena tahulah, okey. Apakah 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair? Okey, pertama, kita guna formula ni saja. Tekanan sama dengan rho GH. Okey, sebenarnya sama je ni dengan yang tadi tu. Okey, sama je. Cuma dia susun H ni kat depan, rho dekat ni. So jadi, tapi yang cikgu ingat ni lah, daripada cikgu sekolah menengah sampai dah tinggi, cikgu ingat yang macam ni. Tapi sebenarnya susunan dia sama je tadi. Cuma susunan je berbeza, tapi nilai dia sama. Okey, so jadi 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, so yang pertama ni adalah ketumpatan. Okey, ketumpatan cecair. Okey, lagi tinggi ketumpatan cecair tu, lagi tinggilah tekanan tu. Okey. Okey, yang kedua adalah gravity. Okey, gravity. Okey, gravity ni kalau yang ni tak kalau kat bumi ni mana-mana samalah. Okey, tapi kalau dia berada di luar angkasa ke, dia akan lain nilai dia.
Okey, dan yang ketiga adalah H. H ni ketinggian atau kedalaman. Ketinggian atau kedalaman. Okey, saya minta maaf lah jika punya tulisan ni buruk-buruk sikit, tapi yang penting kamu faham lah. Okey, so jadi kedalaman. So jadi kalau kamu tengok tadi yang empangan tadi, inilah nak cerita macam kenapa kat bawah ni air dia deras. Okey, kenapa? Sebab tadi kita guna formula P sama dengan rho GH. Okey, so jadi ketepatan ni air memang kita semua samalah, ketekanan air kan, graviti pun sama, cuma yang beza je adalah kedalaman. Lagi dalam empangan tu, lagi atau tinggi, lagi tinggi tekanan tu. Okey, so tekanan akan lebih besar. Okey, lepas tu okey, so ini adalah faktor ni lah, okey, yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, seterusnya kita pergi ke slide yang surat seterusnya. Okey. Ni lah tadilah formula yang cikgu terangkan tadi. Okey. Ini formula yang kita belajar tadi. Kita tukar warna lain. Okey, ni tekanan. So jadi P ni tadi adalah tekanan cecair, H ni adalah kedalaman, P rho, nama ni rho ni nama dia rho, bukan P. Okey, ketepatan cair, dan G ni adalah pecutan graviti. Okey, kemudian unit SI dia adalah Pascal. Pascal, bukan Pascal kita sentiasa terbaik tu bukan. Ni Pascal, unit untuk tekanan cecair. Okey, so jadi selain unit dia Pascal, unit dia adalah yang ni lah, Newton meter negatif 2 atau kg meter kuasa negatif 1 S negatif 2. Okey, so macam mana dapat benda ni contoh ni P sama dengan rho GH. Okey, so jadi apa unit ketempatan? Okey, ketempatan sama dengan jisim bagi dengan isi padu. So jisim unit dia kg, isi padu unit dia adalah meter kuasa 3. So jadi kg M kuasa negatif 3. Okey, so jadi kita lihat sini kg M kuasa negatif 3. Kemudian graviti. Okey, graviti unit dia adalah pecutan ms negatif 1, ms negatif 2. So darab dengan ms negatif 2. Okey, ketinggian unit dia adalah meter. So jadi kita darabkan ni, so jadi kg meter kuasa negatif 3. So darab jadi tambah lah, so tambah negatif 2. Okey, sini ada kuasa 1 tambah 1, S kuasa negatif 2. So jadi sini kg negatif 5 negatif 3 campur negatif 2, so negatif 5, negatif 5 campur 1 negatif 4. Okey, so kemudian yang ni adalah S kuasa negatif 2. So jadi ini dengan ni sama, cuma mungkin cikgu tersilap kat sini. Ni sepatutnya sini cikgu dapat negatif 4. Patutnya cikgu sini dapat negatif 4, tapi kat sini negatif 1. Tapi tak apa, nanti cikgu cek balik kenapa tak dapat negatif 1. Tapi ni macam mana dia dapat ni lah. Okey, so apa yang cikgu dah explain tadi sebenarnya adalah macam selain daripada unit dia Pascal, unit dia kita boleh terima yang ni, ini dengan yang ini. Okey, tapi tak apa, yang ni kamu tak payah pasalin. Okey, ni cikgu nak explain macam mana dapat unit ni dengan unit ini dengan yang ini. Okey, tapi tak apa. Okey, kemudian kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, ni eksperimen dia lah. Okey, yang ni cikgu tak nak
explain sangat. Dia yang ini, kalau kamu nak tahu lebih lanjut yang ini, nanti kamu tengok dekat video YouTube. Ada lebih tenang, lebih senang nak faham. Kalau baca je dia susah. Okey, dia kena tengok dekat internet. Jadi kamu type je eksperimen. Kamu type dekat YouTube kan. Okey, kamu type je tekanan cecair eksperimen mengkaji hubungan antara kedalaman cecair dan kedalaman cecair dengan tekanan cecair. Okey, so jadi kamu type ni dekat YouTube, so dia akan tunjuk video. Tunjuk video tu kamu lebih faham berbanding kalau cikgu baca je, nanti kamu tak nampak benda tu. Okey. Okey, so jadi kita pergi seterusnya lah. Okey. Dia nak bergaji yang dalam ni, dia nak gaji pasal ni lah. Cecair bergantung kepada kedalaman cecair. So maksudnya makin dalam, okey, makin kita guna formula P sama dengan rho GH. Okey, so maksudnya makin dalam, tekanan semakin tinggi. So jadi nak dia proofkan dengan guna eksperimen ni. Okey, nanti kamu ada masa lapang, boleh tengok dekat YouTube. Kat situ lebih detail. So secara ringkas dia, apa yang dia, okey, ni eksperimen ni dia guna yang eksperimen ni dia guna botol lah. Okey, sorry, bukan botol. Ni daripada eksperimen tu dia kata okey, kedalaman, okey, mula-mula kedalaman dia 4. Kemudian 8, 12, 16, 20. So jadi dia punya perbezaan dia nanti makin lama makin meningkat. Okey, so jadi semakin dalam perbezaan kecil yang kedua semakin meningkat. Okey. Okey, kemudian eksperimen cecair bergantung kepada ketepatan cecair. Ni dia guna satu dia guna air dan lagi satu dia guna glycerin. Okey. So jadi dia akan adjust lah dia punya ketinggian ni. Okey, so dia akan tolak daripada perbezaan ni untuk tahu dia punya tekanan. Okey. So jadi nanti pada keputusan, okey, dia guna 3 jenis cecair lah. Pertama alkohol, air, glycerin. So jadi kita tengok alkohol ketepatan dia 790, air 1000, glycerin 1300. So jadi berdasarkan formula kita dah tahu semakin tinggi ketepatan semakin tinggi tekanan. So jadi tekanan yang paling tinggi adalah glycerin, yang kedua air, dan yang ketiga adalah alkohol. Okey, sebab glycerin tekanan dia 1300. Glycerin punya ketepatan adalah 1300. Air 1000, alkohol 790. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke tu tadi 3 eksperimen berkaitan faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, lepas tu kita pergi kepada menunjukkan luas kerentanan dan bentuk tidak mempengaruhi tekanan cecair. Okey, so kat sini dia kata digunakan radar cecair bersebarang bentuk. Okey, ni bentuk ni. Kemudian dia gunakan air dan perwarna makanan. Lepas tu dia isi air, letakkan radar cecair yang kosong di atas permukaan meja yang ufuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.4. Tuangkan air ke dalam aras itu sehingga hampir penuh. Perhatikan ketinggian air. So jadi kita masukkan air dalam ni. So didapati ketinggian dia nanti adalah sama walaupun bentuk dia berbeza-beza. Okey, so jadi ini menunjukkan bentuk tidak mempengaruhi cecair. Okey, walaupun dia sempit ke apa ke, ketinggian dia tetap sama walaupun bentuk dia berbeza-beza. Ni air lah ni. Okey, air. So jadi ni menunjukkan dia punya ni semua satu level, sama saja. Okey, kalau dia biasanya soalan ni keluar dekat soalan objektif lah. Okey, so nanti dia akan tunjuk macam ni, ada yang dekat aras ni, ada yang aras sini, ada aras sini.
ada arah sini. So jadi kalau kamu nampak macam ni salah lah. Okey, sebenarnya dia adalah satu arah saja macam ni. Okey, walaupun bentuk dia berbeza-beza. Okey. Okey, lepas tu kita pergi ke okey, yang ni. Okey, rajah 2.5 menunjukkan air yang memancut keluar daripada ketiga lubang pada botol plastik pada area yang sama, jarak pancutan yang sama. Okey, so jadi ni botol air, kemudian dia bocorkan bahagian ni area yang sama. So didapati dia punya jarak ni sama. So jadi ini menunjukkan tekanan dia adalah sama. Okey, pemancannya menunjukkan bahawa tekanan dalam cecair pada satu titik bertindak pada semua arah titik pada area yang sama mempunyai tekanan yang sama. Okey, melainkan dia bocorkan kat sini. So jadi kalau dia bocor kat sini, dia punya air dia tak adalah pergi jauh sangat, mungkin sikit je kat sini. So jadi kalau letak di bawah lagi jauh, dia akan pergi jauh sini. Okey. Tu contohlah. Okey, lagi dalam lagi tu punya tekanan lebih tinggi. Okey, kemudian kita pergi pada menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okey, so jadi formula P sama dengan rho GH yang samalah macam yang cikgu cakap tadi, digunakan untuk menghitung tekanan pada suatu kedalaman dalam cecair. Okey, permukaan cecair turut mengalami tekanan, oleh itu tekanan yang sebenar dialami oleh suatu objek dalam cecair dihitung dengan rumus berikut. Okey. Okey, tekanan yang sebenar maksudnya kat sini. Contoh objek tu kat sini. Okey, objek tu kat sini. So jadi tekanan yang dekat atas ni, tekanan sebenar kat sini sama dengan tekanan okey, kalau objek tu kat atas ni sahaja, dia sama dengan tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera lah yang dekat atas ni. Okey, tapi kalau dia berada dekat sini, dia akan campur tekanan cecair campur dengan tekanan atmosfera. Okey, kita tengok contoh. Sebab kalau cikgu terangkan saja dia tak faham. So kita tengok contoh. Okey, rajah 2.1 rajah 2.7 menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter. Okey. So jadi ikan ni berada, jadi adalah H. Okey, H. Okey, berada pada 1.5 meter. Okey, kedalaman ikan ni adalah 1.5 meter ni lah. Okey, kemudian di dalam sebuah akuarium ketepatan cecair ialah 1050. So ni adalah rho ketepatan dan tekanan atmosfera ialah 100 kilopascal. Okey, so ini adalah tekanan atmosfera. Okey, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air sekeliling? Okey. So jadi dia kena tekanan yang dialami So ikan ni dia akan mengalami tekanan cecair campur dengan tekanan di atmosfera yang atas ni. Atas ni semua kita alami tekanan atmosfera. So jadi tekanan sebenar yang dirasa kat sini adalah tekanan sebenar sama dengan tekanan cecair campurkan dengan tekanan atmosfera. So jadi tekanan cecair kita guna formula rho GH. Okey, tekanan atmosfera nilai dia 100,000 kilopascal. 100 darab 10 kuasa 3. Okey, kenapa darab 10 kuasa 3? Sebab ni kilo. Okey, K itu sama dengan 10 kuasa 3. Okey, rho sama nilai dia adalah 1050. Okey, 1050 darab kg, nilai dia adalah 9.81 dan ketinggian dia adalah 1.5. Campur 100,000 darab 10 kuasa 3. Okey, lepas tu kita jumlahkan lah. Okey.
1050 darab 9.81 darab 1.5. So ni kita dapat 1450.75 campur dengan 100,000. 100 darab 10/3. Satu 1450.75. So jadi kita dapat sini 1.11450.75. Okey, so kita dapat ini Pascal. Okey, kalau nak tukar kepada unit bentuk piawai 1, 2, 3, 4, 5. So 1.15 kita bundarkan terus lah. Okey, darab 10 kuasa 345 kilo Pascal. Jadi kita tengok jawapan dia sama tak dengan cikgu bagi ni. Cikgu. Ya. Cikgu, yang 10 kuasa 3 tu kenapa wujudkan situ? Oh, yang ni kenapa? Okey, kenapa 10 kuasa 3? Sebab ni kilo Pascal ni. Okey, K sama dengan 10 kuasa 3. Okey, cikgu. Okey, sebelum tu, okey, so jawapan cikgu inilah. Kalau kamu nak tulis jawapan macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okey, cuma beza dia yang ini cikgu, sebab cikgu dah tukar dia ke dalam bentuk piawai, cikgu bundarkan lah. Okey, sebenarnya ada 45075 ni cikgu bundarkan. So jadi cikgu ambil 2 angka berti saja. Okey, sebab dia jadi bukan 2 angka berti, 3 angka berti. So jadi 1.15 darab 10 kuasa 5 kilo. Belum kilo Pascal ni, tak ada kilo Pascal. Ni adalah 1.15 Pascal saja. Kalau ikut, kalau nak kilo Pascal dia jadi nilai lain lah. Ni pun boleh, ni pun boleh. Okey, tapi dalam buku teks, okey, dia punya jawapan sama lah dengan cikgu ni sebenarnya. Dalam buku teks dia dapat 15.5 kilo Pascal. Okey, siapa? Nilai ni sama dengan yang cikgu punya tu. Sebenarnya sama. Okey, cuma beza dia sini 15.5 lah. Okey, kilo Pascal. Okey, sorry. Untuk soalan satu ni yang tadi, cikgu terus ke B tadi. Jawapan itu terus sampai ke B. Sebab yang ni hitung tekanan sebenar. Soalan pertama dia tanya tekanan yang dialami oleh ikan tu disebabkan oleh sekeliling. So jadi untuk air yang sekeliling tu, dia sampai sini saja. Yang ini saja. Okey. Tapi untuk tekanan yang sebenar, cecair campur ATM. Okey. So jadi cecair campur ATM dia akan jadi macam ni, kena tambah dengan ni. Okey. So yang ni untuk B. Yang merah tu, nilai merah ni, ini jawapan untuk A. Jawapan yang untuk B, ni jawapan untuk B. Cikgu terkeliru. Okey, cikgu terkeliru dia punya soalan. Cikgu ingat tekanan ni dikira sekali sebenar. Rupanya soalan B baru tanya soalan tekanan sebenar. So jadi beza dia adalah kat sini adalah, kalau soalan tu tak tanya tekanan sebenar, kamu tak perlu jawab sampai B lah. Okey, kalau dia tanya tekanan yang dicecair oleh ikan itu,
kamu guna just guna formula ni sahaja. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita pergi ke soalan seterusnya. Kalau kita tengok soalan jawapan buku teks pun sama. Dia yang tekanan sebenar tu baru dia campur dengan ATM. Yang first tu dia cari je guna formula yang ini. Okey. Okey, kemudian kita pergi ke soalan contoh 2. Okey, rajah 2.8 menunjukkan sebatang tiup U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Ketumpatan air ialah 1000 kg meter kuasa -3. Hitungkan ketumpatan minyak zaitun. Okey. Okey, so jadi tekanan, okey, kalau kita tengok sini, aras ini adalah air. Ini air dan ini adalah minyak zaitun. Okey, ambil warna pink ni. Okey, so jadi dia punya aras ni tekanan dia adalah sama. Okey. So jadi P1 sama dengan P2. Okey, kat sini adalah P1 dan sini adalah P2. Okey. So P1 kita guna formula rho GH. Okey. Rho rho 1 G ni sama. Okey, graviti kan, nilai graviti samalah. So H1 ni merujuk kepada ketinggian air. Dan yang kedua ni rho 2 G. Ya, ada orang masuk. Okey, yang kedua H2. Okey. So nilai graviti ni sama. So dah boleh kita potong. So potong. Nilai G sama kan. Okey, graviti sama. Okey, so kemudian ketumpatan air diberi 1000. Okey, so masukkan 1000. Okey, darab. Okey, ketinggian air adalah 15. So kita letak sini 15 cm. Okey, tak payah tukar kepada meter ya. Kemudian ketumpatan minyak zaitun. Ketika ketumpatan minyak zaitun kita tak tahu. So jadi kita tulis je lah. Itu yang kita nak cari sebenarnya. Okey. Tak tahu. So H2 nilai dia adalah 16.65. Okey, darab dengan 16.5. Okey, so jadi ketumpatan kedua adalah 1000 darab dengan 15 bahagikan dengan 16.5. Okey, ni kan darab kan, pindah sebelah akan jadi bahagi. So kamu tekan kalkulator, samalah ni, akan dapat ni nilai ni. Okey. Okey, kemudian unit tu macam dapat unit ni. Okey, unit ni, okey. Ketumpatan formula adalah jisim bagikan dengan isi padu. So jisim unit dia adalah kg dan isi padu unit dia adalah m kuasa 3. So ni dibawa ke atas, so dia akan jadi kg m kuasa -3. Atau sebab ni ada ni. Okey. So jadi kamu akan dapat nilai yang sama nanti kalau tekan kereta 909.1 kg meter kuasa -3. Okey. So ni kalau cara nak jawab lah untuk soalan yang berbentuk macam ni. Okey, lepas tu kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, aplikasi cecair dalam kehidupan ya. Ni contohnya dekat rumah kita Dekat rumah kita letakkan tangki air di atas rumah. Okey, kenapa tak letak bawah? Kalau kita letak bawah, tekanan tu tak tinggi. Kecuali kita ada pam air. Kalau pam air memang laju. Kalau tak ada pam air, tak lajulah. Okey. Contoh dekat SKI kan ada tangki air yang berada di atas tu. So tangki tu boleh disalurkan ke seluruh SKI sebab tekanan dia tinggi, dia berada di atas. Kalau air tu berada di bawah, tak sukar untuk disebarkan. Okey. Kemudian kita tengok ni, kedudukan cecair intravena. So dia letak dekat bahagian atas supaya cecair tu boleh masuk ke dalam badan manusia. Okey.
Kemudian digunakan juga dalam permainan empangan untuk menjana elektrik. Okey, so jadi tangkungan air ni tinggi, kemudian air masuk, so air yang masuk ni tekanan sangat-sangat tinggi. So bila sangat-sangat tinggi, dia akan pusingkan turbin ni. Okey, kalau kita nak pusingkan turbin ni pun tak larat, tapi dengan tekanan yang tinggi, dengan air yang sangat laju, turbin ni akan berpusing dengan laju. Bila lagi laju, lagi banyak elektrik yang boleh dihasilkan. Okey, so jadi kalau macam empangan air ni, kita menggunakan semula jadilah. Okey, semula jadi maksudnya kita gunakan empangan air tu untuk menjadikan elektrik, bukan guna batang arang batu ke yang untuk membakar, pusingkan turbin ni. So jadi benda ni boleh dibuat lagi sekali, maksudnya secara semula jadi. Cuma bila buat empangan ni, dia perlukan kuasaan yang sangat besar. Contohnya dekat hutan. Okey, so jadi banyak tempat-tempat untuk binatang tinggal tak ada, sebab kita nak sediakan tangkungan air yang sangat besar. Okey, kemudian penggunaan sifon ya. Contoh kita nak bersihkan air akuarium. Okey, so jadi kita letak tinggi, so air itu akan turun ke bawah. Okey, lepas tu kita pergi sifon. Okey, sifon tak perlu. Okey, so jadi kita pergi kepada latihan. Okey, latihan. Okey, so kita punya kelas macam nak habis lah. Okey, so kita buat sama-sama ya. So nanti kamu buat di rumah. Okey, so jadi yang pertama, soalan pertama, nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, so 3 faktor. Pertama, tekanan sama dengan rho GH. So yang pertama adalah P ni adalah, rho ni adalah ketepatan. Okay, yang pertama adalah ketepatan. Kemudian G adalah graviti. Dan H adalah kedalaman. Kedalaman atau ketinggian. Okey, sempat salin ya. Okey, senang saja kan. Okey, cikgu kalau tak sempat salin, screenshot lah macam biasa, atau kamu print screen ke, save dulu. Kamu tulis-tulis secara ringkas-ringkas ya, nanti buat betul dengan betul-betul. Okey, kemudian kita pergi ke soalan kedua. Okey, lagi satu video yang hari ni yang cikgu ajar ni, cikgu rekod. So jadi nanti cikgu akan upload dekat Facebook YouTube. Okey, kemudian nombor 2, berapakah tekanan air pada kedalaman 24 meter dalam sebuah tasik. So kita guna formula tekanan sama dengan rho GH. So ketepatan nilai dia 1000. So 1000 darab G nilai dia 9.81. 9.81. Okey, darab dengan H dia adalah 24. Ni soalan ni direct je lah, senang sahaja. So, tekan je kalkulator 1000 darab 9.81 darab 24. So kita dapat sini 235 440 Pascal. Okay, ada soalan ke? Tak ada, cikgu. Oh, tak ada. Okey, tak apa. So ini adalah tekanan air ya, tekanan air. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 3. Okey, sempat salin ya. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 3. Seorang penyelam menyelam sehingga kedalaman 35 meter. Okey, 35 meter. So ni adalah H. H adalah 35 meter. Berapakah tekanan sebenar? So nampak ni keyword dia, tekanan sebenar. Okey, so bila tekanan sebenar adalah tekanan cecair campurkan dengan tekanan atmosfera. Okey, so jadi ketepatan dia dah bagi tahu dah ni nilai dia. Graviti pun dah bagi.
Dengan atmosfera pun dah bagi dah. So tinggal cari ya. So jadi kita mula cari tekanan cecair dulu ya. Kita kata cair rho GH. So rho nilai dia 1060. Darab G nilai dia 9.81. Darab ketinggian dia 35. So kamu tengah kalkulator 1060 darab 9.81 darab 35. So kita dapatlah sini 363.951 Pascal. Okey, kemudian kita campurkan dengan ni 100 kilo Pascal ni. Okey, 363.951 campurkan dengan 100 darab 10 kuasa 3. Kenapa darab 10 3? Ni ada kilo ni. Okey. Kilo sama dengan kilo lah. Sama dengan 10 kuasa 3. So kita campurkan 100 3. So kita dapat 463.951 Pascal. Okay, kalau kita nak tukar kepada bentuk piawai 1, 2, 3, 4, 5 daripada 4.63 951 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey. So ini jawapan dia lah. Kalau kamu nak convert ke kilo Pascal tak payahlah, nanti takut jadi salah. Baik kamu tinggalkan saja dalam bentuk ni pun dah diterima sebagai jawapan. Okey. So jadi cikgu rasa itu saja kelas kita pada hari ini. Ada tak soalan nak tanya sebelum kita tamatkan soalan, tamatkan kelas? Ada ke kelas? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Cikgu. tak ada. Okey. So kalau tak ada, nanti kamu siapkan tugasan, nanti kamu hantar dekat Google Classroom. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu lah. So jadi itu saja, nanti isi kehadiran. Okey, terima kasih kerana hadir untuk hari ini. Itu sajalah. So jadi hari ini alhamdulillah kita dapat buat kelas secara live, sebab sebelum ni kelas cikgu bersemuka dengan kelas budak pelajar SPM 2020. So jadi sekarang ni cikgu dah mengajar di rumah. So jadi cikgu lapanglah sikit. Kalau sebelum ni dekat kelas, so jadi agak kelam kabut. Okey, so jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan.